Trendnya rakyat tidak sependapat dengan ketua-ketua negara. Tapi tindakan, apa tindakan? Tak ada tindakan. Tak ada tindakan. Kematian dan pembunuhan berterusan berlaku. Tak habis-habis. Ada je. Dia semua ada kaitan tu. Prestasi kerajaan PMX ni menurun. Kita jangan cepat menghukum, jangan cepat nak terus nak kata dekat Agus terus nak main-main. Ini soalan aib orang. Kalau kita pergi konsert tu, kita tak ingat rakan-rakan kita kat Palestin. Tak lah. Tak ada sampai tahap macam tu. Relax bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kembali lagi kita dalam podcast Relax Bro, episod yang ke-9. Sebelum ni kita ada episod khas di Mesir. Dan kali ini kita kembali di pentas Relax Bro. Saya Dr. Fatul Bari, bersama dengan saya Wan Agil. Jangan lupa follow kita di YouTube, Facebook, Instagram, TikTok dan Spotify untuk memberikan kami lebih banyak semangat meneruskan perbincangan dan berkongsi pendapat tentang isu-isu semasa dalam negara dan juga luar negara. Saya nak tanya, kita dulu ni tak sihat sebenarnya. Tapi demi Relax Bro ni, kita relaxkan juga. kita tenangkan diri juga, untuk datang membuat juga konten untuk malam ni. InsyaAllah. Macam mana Mesir, Dok? Saya tak sempat nak tanya tadi. Okey, Alhamdulillah Mesir seminggu saya pergi. Sekejap je Kita kan? habiskan dalam tempoh 6 hari. Banyak 6 hari. Banyak bantuan diberi. Banyak, Alhamdulillah. Nilai lebih kurang RM1 juta Oh, ya. total. Dengan hasil daripada RM1 juta tu kita dapat beli tilam 1000 tilam, selimut tebal 5,000 helai, kemudian air 30 kartun, which is mewakili lebih kurang dalam 9 truk besar trailer panjang, dan ada 6 biji lori besar-besar. Dan kemudian hari terakhir tu saya sempat juga continue untuk beli ubat-ubatan. Lebih kurang dalam, saya spend untuk ubat-ubatan dalam RM50,000 hampir. Tapi ini terus masuk, bantuan terus masuk ke Gaza. Bantuan yang barangan awal yang saya sebutkan selain ubat-ubatan tu dah bergerak ke Rafah. Okey. Seawal 2 hari lepas subuh. I see. Dah bergerak ke Rafah. Cumanya kita di Rafah biasa di beratur. Di beratur yang saya difahamkan oleh report daripada Egypt Red Crescent sebelum ini, untuk makluman semua, 942 truk yang telah dibenarkan masuk sebelum ini. Yang masa hari saya berada di sana minggu lepas, saya difahamkan ada hampir 200 yang sedang beratur Untuk masuk lah. untuk masuk, sebab dia buat check, security check. Sebelah sini biasalah Mesir okey, tapi sebelah sana, which is dikontrol Israel pun, Israel yang check. yes, Israel yang check, dia akan unload semua barang-barang tersebut. Memang menyakitkan hati kita lah. Jadi dia unload, dan kemudian kita berharapkan dia load balik semua untuk dihantar lah. Itu harapan kita lah. Dengan cara bagaimana? Oleh kerana kita bagi melalui Egypt Red Crescent, Persatuan Bulan Sabit Merah Egypt, yang akan sambut sebelah sana adalah PRC, Palestine Red Crescent. So kita dapat tahu jumlah dan kuantiti yang dia orang terima. Semoga Mudah-mudahan menepati lah, insyaAllah. semoga bantuan tu akan sampai lah ke Alhamdulillah, sahabat-sahabat dan saudara-saudara kita di Palestin, insyaAllah. Mudah-mudahan, insyaAllah. Kita cerita pasal Palestin ni memang cerita tak habis lah. Kita pun tahu keadaan di Palestin semakin lama semakin kritikal. Dan yang paling terbaru ialah ucapan PMX di persidangan APEC selepas persidangan Direct ke muka Biden. Direct ke muka Biden. Sebelum tu ada persidangan tergempak OIC untuk memberikan stand lah berkenaan dengan isu genocide di Palestin ni. Tapi saya rasa macam persidangan di OIC ni sekadar persidangan je lah. Dia tak ada kan. OIC. Dia bukan nak kata, kita pun tak nak kata bahawa mereka ni tak mengambil endah. Tak, tapi nampaknya rakyat tidak sependapat dengan kebanyakan ketua-ketua negara. Yang ni saya nampak trend dia. Trendnya rakyat tidak sependapat dengan ketua-ketua negara. Terutamanya ketua-ketua negara yang satu, tidak menyokong gencatan senjata dan two-state system. Kedua,
yang menyokong sahabat dan saudara kita di Palestin, tapi hanya sekadar menyokong tanpa berbuat apa-apa. Yang ini yang saya nampak trend. Dan PMX punya ucapan di persidangan APEC berkenaan dengan Palestin yang straight ke muka Biden ni, saya rasa a bit risky lah. It's a good move, but it's a bit risky. Risky untuk kita pada saya, tapi it's very good move. Setidak-tidaknya ada menggambarkan dan menzahirkan keberanian kita bersuara dalam isu ni. Dia isunya Gil, isunya adalah kita bercakap, kita bersidang, kita bertemu, kita berwacana. Tapi tindakan, apa tindakan? Tak ada tindakan. Tak ada tindakan. Kematian dan pembunuhan berterusan berlaku. Okay, bayangkan lagi lah. Daripada utara Gaza City sana, 600,000 orang dah berpindah turun ke sebelah selatan, which is berdekatan dengan border, iaitu satu kawasan dipanggil Khan Yunis. Turun berkumpul 600,000 orang. Nak duduk mana? Orang situ pun tak ada tempat, dah kena bom rumah-rumah masing-masing. So jadi risikonya adalah sekarang ni genosid yang berlaku, dia tempat terdedah. Serangan dan dibuat secara melulu, bukan dia kira siapa. Tak kisah. Hospital pun diserang. Hospital Ashifa diserang. Okay. So jadi saya melihat kata perlu ada tindakan. Perbincangan demi perbincangan, ucapan demi ucapan ini bukan tak bagus-bagus. Kita puji PMX kerana keberanian dia. Walaupun ada suara-suara belakang mengatakan bahawasanya dia tak berani, dia tak bercakap, tapi dia telah buktikan dia bercakap. Tetapi yang selepas daripada ucapan itu, kita perlukan tindakan diambil. Betul. Bukan saja daripada Malaysia. Malaysia kita tahu kita ada hak dia, ada limitasinya, kita Dan faham. kita pun adalah antara negara-negara yang berkecuali. Kita berkecuali. Tak boleh nak buat apa sangat Kita pun. tak boleh nak buat apa sangat. Tetapi mana negara-negara lain? Kita minta supaya ada tindakan yang diambil setidak-tidaknya. Penghantaran pengaman ke, contoh UN yang bercakap sesuatu hak. Hantarlah pegawai kemaman lah pula. 23 PRK kemaman. Pengaman. Ya, betul. Tentera pengaman. Setidak-tidaknya mana tentera pengaman? Tak ada. Tak Sebab ada. it's a battlefield. Tak ada siapa nak pergi dah pun. Fine, battlefield. Dan battlefield ini yang sangat mengecewakan kita. Yang menjadi perisainya adalah civilian. Yep. Orang awam yang tanpa ada pertahanan diri. Kalau sekiranya dia hantar kepada mereka senapang, senjata, bom tangan, misil kepada orang awam, kemudian dia hantar kepada mereka jaket kali peluru. Kevlar Pes. Okey lah, fine. Tapi ini semua tak dihantar pun. Betul. Okay, nak hantar, nak beritahu dekat Dua Gil, sepanjang saya di sana, 3 hari barangan tak dapat masuk, bantuan tak dapat masuk. Tahu kenapa? Fuel tak ada. Sebab lori-lori kita ni, sebahagian lori hanya boleh sampai dekat sempadan saja. Kena unload semua barang, naik lori daripada Gaza City datang. Sebab lori-lori di sini tak nak ambil risiko. Ya. Takut sampai sana kena bom ke apa ke. Tak pasal. So datang lori dari Gaza, lori UN. Lori UN tak ada minyak. So 3 hari tak boleh datang. 3 hari bekalan tak ada. So that's how. Ini sudah kata genocide. Memang clear dahsyat punya. Ini adalah pembunuhan besar-besaran. And the world just watching. Dia watching. Lepas tu takat rakyat buat demo. Lepas tu pemimpin ni. Kemudian ada tempat-tempat tertentu. Kita pun saya harap pelan-pelan lah. Slow-slow lah, cukup-cukup lah. Kita buat benda lain. Kita fikirkan apa bantuan yang kita boleh nak bagi. Saya ada few cadangan yang mungkin selepas ni kita boleh fikirkan cadangan menggunakan laluan udara seperti mana. Bukan cadangan macam ahli parlimen cadangan tu. Tetapi kita menggunakan laluan Jordan contohnya. Kerana Jordan telah mendapat kebenaran untuk menggunakan laluan udara Israel. Mungkin agung kita, YDPA, mungkin boleh bertitah ataupun berbicara dengan King Abdullah Jordan. Okay, supaya menggunakan laluan. Ini mungkin percubaan yang boleh try benda ni. Kita kena fikir apa yang kita nak buat. Yang kita boleh buat. Yang boleh buat. So itulah sikit sebanyak. Tapi mungkin satu lagi yang saya rasa paling kritikal sebab kita UN pun dah bersidang. Tergempar pun dah bersidang. OIC tergempar pun dah bersidang. Mungkin satu harapan di Security Council lah. Di Security Council kita mengharap kita participate balik. Dan saya rasa PMX punya position ni, biar kita participate dan kita menjadi suara yang memberikan cadangan untuk menghantar tentera pengaman di Palestin. I think that's the best move yang kita boleh buat di pentas geopolitik dunia lah.
Dan kita minta solidariti lah. Kita tak payah cakap siapa-siapa, macam kita dah cakap dah itu. Tak payah Tak siapa-siapa nak siapa. Tak ada tunjuk-tunjuk lah. siapa lebih Palestin daripada Tak ada Palestin lah. siapa lah. So kita bersepakat, kita bagi support daripada kerajaan untuk terus bersuara dan memberikan tekanan kepada negara-negara luar untuk Setuju. membantu saudara kita di Palestin, insyaAllah. Jadi kita akan berhenti berehat seketika dan kita akan kembali pada topik kedua, insyaAllah. Alright. Relax bro. Kembali kita ke podcast Relax Bro, dan sekali lagi saya mohon pada pendengar dan penonton, jangan lupa follow kami, subscribe Relax Bro di YouTube, Facebook, Instagram, TikTok dan juga Spotify. Semoga ada lebih ramai mereka yang menonton konten-konten yang kami cuba hasilkan di setiap minggu dan setiap episod membincangkan tentang isu-isu semasa dan juga isu-isu dunia bersama dengan Dr. Fatul Bahari. Ada satu topik yang saya rasa mungkin kita boleh bincang malam ni, Dok. Berkenaan dengan model perpaduan Malaysia. Tak silap saya, benda ni ada bincang dalam salah satu podcast. Tapi kita nak ambil peluang bincang lebih mendalam sedikit. Apa sebenarnya model perpaduan negara kita ni? Sebab ada perbincangan sama ada kita ni patut berasimilasi ataupun berintegrasi. Tapi nak cerita tentang assimilation ni dah lambat dah. Kita dah merdeka sejak tahun 1957. Dan kalau kita nak cerita pasal asimilasi ni, kita nak kena assimilate Kena macam dan bermula. restart balik, Reset balik everything. Which I don't think it can be done lah. So integration is the best word lah, the and best way. word. Dan I think kita pun belum integrate sepenuhnya. Bagi saya, kita belum integrate sepenuhnya dan ada masih lagi ruang-ruang yang boleh kita bincang, kita kata at least willing to discuss. Willing to discuss. Kena willing to discuss first. Dan baru kita boleh fill up the gap untuk memastikan integrasi rakyat berbilang kaum ni dalam keadaan yang lebih baik lah. Dia okay, kalau kita tengok dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut, berfirman, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ayat ni selalu orang baca, orang politik pun baca. Okey, maksudnya wahai sekalian para manusia, ya ayuhan nas. Allah guna perkataan an-nas. Wahai manusia. Bila kata wahai manusia ni, dia beyond agama dah. Semua orang. Wahai sekalian para manusia, sesungguhnya aku ciptakan kamu daripada kalangan lelaki dan wanita, dan jadikan kamu berkabilah dan berpuak-puak, berbangsa-bangsa lah. Makna berkabilah dan berbangsa-bangsa, berkaum-kaum, pelbagai. Matlamat dan tujuannya adalah lita'arafu, untuk kamu saling berkenalan. Okay. So itu adalah asasnya. Kita faham bahawasanya kita berbeza. Itu takdir dan fitrah yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan kita semua. Kita berbeza-beza. Beza jantina, kita berbeza kaum, kita berbeza puak, kita berbeza kabilah. So macam ke dalam konteks kita di Malaysia, kita faham. Sebab tu kita guna perkataan integrate. Okay, kalau kita nak satukan semua, mustahil. Sensitivity tu tetap akan ada. Betul. You cakaplah macam mana pun. Betul. You akan ada juga sensitivity tu. Contoh, Indonesia. Betul mereka assimilate. Pakai bangsa. Okay, satu bangsa Indonesia. Bahasa sama semua. Nama. Okay, nama pun hampir sama. Tetapi when it come, bila datang dalam isu ekonomi, sekarang dah mula split. Antara bangsa Cina, okay, Tionghoa, okay, dan juga Jawa dan sebagainya. Okay, berlaku atau tidak? Berlaku. Dan dalam pemilihan presidensi pun, dalam pemilihan calon-calon so-called kita katakan dalam pemilunya, isu bangsa salah satu isu lumayan, yang lumayan Pak. Lumayan sekali Pak. So jadi itu kok mana pun akan ada. Betul. Cuma macam mana kita nak selaraskan dia. Tapi itulah, kalau kita nak cerita pasal ekonomi lah contohnya, yang membuatkan kita ni tak ada kesatu paduan. Sesi ekonomi ni susah kita nak bincang dalam episod ni lah. Mungkin kita akan ada satu episod yang mana kita jemput orang-orang yang patut bercakap tentang ekonomi bangsa dalam Malaysia ni. Mungkin boleh sentuh DEB juga. Mungkin boleh sentuh DEB juga. Hasil dan outcome dasar ekonomi baru yang telah
bertahun Betul. lamanya. Cuma macam saya kata tadi, kalau situasi ekonomi ni dia tak boleh nak cerita pasal dia bukan level playing field. Dia start tu tak sama. Orang Melayu, orang Cina, orang India dia start tak sama. Permulaan dia lain. Jadi kita tak boleh pakai ekonomi. Untuk malam ni kita bincang kemudian. Tapi saya suka cerita pasal bahasa dan pendidikan. Apa yang yang paling senang untuk kita integrate. Yes. Apa yang menjadikan kita rakyat Malaysia? Contohlah. Yang menjadikan kita rakyat Malaysia ni paling mudah satu je. Kita boleh berbahasa Malaysia. Berbahasa Melayu. Tapi kalau kita struggle untuk even berbahasa Melayu sekalipun, macam mana kita nak cerita kita yang dah well integrate? Maksudnya kita masih lagi belum integrate sepenuhnya lah. Itu satu. Kedua, tak ada political will untuk mengubah sistem pendidikan. Ni kita dah cerita banyak kali dah. Kita cerita banyak kali dah. Sistem pendidikan adalah satu asas paling mudah untuk menjayakan agenda perpaduan rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Kita embrace. Saya embrace Malaysia ni sebagai satu negara berbilang kaum. Banyak negara pun berbilang kaum. Ada Bangladesh pun berbilang kaum contohnya kan. Tapi di Malaysia ni 3 majoriti kaum yang paling utama, Melayu, Cina dan India, yang hidup sejak daripada tahun 1957. Sebelum tu lagi. Sebelum merdeka lagi. Then they make it work. Ya. Why can't we? Itu sepatutnya. It works before, but why can't we? Kita bila tak jadi, benda ni jadi tak boleh, orang kata tak boleh ada tolak ansur, tak boleh ada timbal balas. Sebab akan ada sentiasa pemain-pemain yang mengambil kesempatan. Memainkan isu-isu bangsa dan Jadikan isu politik. Yang ini akhirnya kita kena tepuk dada, tanya diri kenapa ia berlaku lah. Tapi macam saya kata tadi, isu perpaduan, isu integrasi, dua, bahasa dan pendidikan. Yang ni clear cut. We cannot agree to this, then we have a problem. Saya rasa clear kot berkenaan dengan model perpaduan yang perlu diperhalusi oleh kerajaan perpaduan. Kerajaan perpaduan pula tu. Kerajaan perpaduan model tu. perpaduan kita. Kenapa kita bahaskan topik ni? Kerana kita rasakan kita nak supaya tahap kebimbangan rakyat itu berada di tahap yang terendah. Kenapa saya katakan sedemikian, Gil? Kerana kita bimbang isu-isu yang dimainkan. Contoh, isu politik contohnya. Benda politik. Statement seorang YB Ustazah Mastura tempoh hari kan. Pasal Sepu Lim Kuan Eng, Lee Kuan Yew contohnya. Ini isu ini tak okey, soal dia nak kritik itu satu bab lah. Okey. Tapi soal ketepatan info tu dia memberikan apa? Kalau orang terima benda tu, orang terima apa yang dia cakap, dia timbul satu kebimbangan tau. Kebimbangan ni akan menjejaskan perpaduan dalaman ke? Definitely. So sebab tu orang politik ni saya katakan bila kita bincang isu perpaduan, dia kena beyond that. Dia tak boleh terikat dengan perkara-perkara yang boleh menyentuh sensitiviti antara kaum. So ini saya katakan tahap kebimbangan rakyat yang seharusnya dimanage oleh kerajaan. Betul. Okey, fungsi JKOM. Okey, fungsi Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Contohnya malam ni Coldplay, tapi sekejap kita sebut Coldplay. Nanti JKOM kita sebut je lagi. JKOM pun lagi. Okey, saya dah tersebut awal. Tapi tak apa. Tapi saya nak katakan ni tahap kebimbangan. Dan kebimbangan ini tanpa ilmu. Sebab tu yang Agil sebut tadi tepat. Kenapa? Kerana perlu ilmu. Kita perlu knowledge. Yep. Okey. Penyelarasan pendidikan, penyelarasan informasi juga saya katakan Agil. Bukan saja sekolah, pendidikan di sekolah, tetapi penyelarasan informasi. Dasar-dasar kerajaan yang nak integrate antara kaum ni, okey, membentuk perpaduan, perlu sampai di bawah dan mendasar. Dia akhirnya dok. Kita menjadi sebuah negara yang orang kata yang cantik, yang indah, yang pelbagai, atas kesepakatan nenek moyang kita lah. Daripada mula sampai ke hari ni. Dan jangan kita menjadi satu generasi yang merosakkan perpaduan dalam negara.
Saya faham ada banyak isu-isu di antara kaum yang tidak selesai, terutamanya isu-isu ekonomi. Ada pelbagai perasaan dalam hati bangsa-bangsa yang masih tak puas hati antara satu sama lain. Even Yang kadang-kadang yang kadang-kadang tak tercakap, yang tak tersampai. Tapi saya rasa Dan dia rasa dia tertindas. dia rasa dia tertindas. Walhal Yang Melayu rasa tertindas, yang Cina rasa tertindas, yang India pun rasa tertindas, bangsa-bangsa lain pun rasa tertindas. Tapi akhirnya, kalau kita boleh bermula dengan isu bahasa dan pendidikan sebagai satu permulaan, asas. saya rasa itu it's a good start. It's a good start. Setuju. Jadi kita akan beralih ke topik seterusnya. Kita akan kembali selepas break ni. Relax, bro. Okey, kembali lagi kita dalam Relax Bro podcast. Teruskan like, follow, share dan juga subscribe platform-platform social media kami di Facebook, Spotify, YouTube, TikTok dan Instagram untuk mendapatkan informasi-informasi terkini dan perbahasan-perbahasan. Anda dengar, anda teliti dan pilihlah yang mana yang bersesuaian, insya-Allah. Dalam keadaan yang relax. Dalam keadaan yang relax dan tenang. Dalam keadaan yang relax. Okey, kita ada topik ini, Agil, kita ada topik penting ini, topik GEG. GEG ini untuk makluman semua, apa itu GEG? Generational Endgame. Yang mana dia bermaksud untuk bagi kita faham, umumnya GEG ni maksudnya adalah usaha kerajaan yang diangkat di zaman YB Khairi Jamaluddin menjadi Menteri Kesihatan. Dibawa paper ni ke kabinet untuk di-endorse. Paper apa tu GEG ni? Paper untuk yang mana bagi mereka-mereka yang berusia mereka-mereka yang kelahiran 2000 tahun 2007 ke atas tidak lagi dibenarkan membeli rokok. Okey, itu dasar yang nak dilaksanakan oleh kerajaan. Okey, yang mana undang-undang dan peraturan ini sebenarnya common law, dia telah dilaksanakan pun, tak baru. Tak silap saya di UK telah dilaksanakan, diimplementasi. Di New Zealand. Dan juga di New Zealand telah diimplementasi. Bukan satu perkara yang baru. Supaya nak kawal budak-budak dah tak boleh beli rokok lagi dan kurangkan rokok. Okay. Dan benda ni pun menepati SDG, which is Sustainable Development punya goals. Yang mana under UN juga pun, United Nation. Tujuannya adalah antara salah satu daripada sustainable untuk sustain dari sudut kesihatan. Okey, kesihatan manusia, salah satunya adalah kesihatan perkara yang membabitkan soal rokok. Jadi isunya lagi sekarang ni bukan soal isu YBKJ yang angkat paper ni. Benda bagus. Pada saya benda bagus. Tapi isunya respon daripada kawan-kawan kita ni. Ada menteri respon. Menteri respon rokok tak ada kaitan dengan kanser. Saya pun tak tahulah. Dia better tak biar bercakap. Dia kalau dalam kalau kes tak ni, suka pun jangan cakap lah. Jangan cakap. Okey, nak isap rokok, you bukan setakat nak isap, you nak makan rokok, cicah sambal pun boleh. Mak buat ikut suka. Tapi you nak bercakap benda-benda yang kita tahu ramai orang merokok pun. Tapi nak bercakap benda-benda yang tak ada facts ni agak sebagai menteri, malu lah. Tak apa nak kena. Jadi sekarang ni jadi efek pula kepada Menteri Kesihatan pula yang saya kira dilihat berdiam diri, tak memberikan apa-apa statement lagi, saya difahamkan sekarang. Dan tentunya kita mengharapkan respon daripada beliau. Agil, buat siapa? Saya rasa untuk GEG ni dikala ramai rasa macam saya sokong GEG. Ini saya punya pendapat saya sokong GEG. Walaupun anggaran kos enforcement dia untuk nak buat tangkapan lebih kurang dalam 305 juta. Lebih kurang dalam 300 juta. Kos dia besar. Tapi kita boleh bersetuju. Sebab it's for a good cause, Dok. Dan saya rasa untuk mereka-mereka yang menyokong GEG, saya rasa this is not over yet. Walaupun ada yang rasa macam okay lah, we lost the battle. Yeah, we lost one battle. But it doesn't mean yang kita berhenti. Saya tak rasa dia akan berhenti di sini. Yang pertama. Keduanya, saya rasa isu GEG ni ramai yang menolak tapi tak faham agenda utama kerajaan. Yang ini saya rasa di zaman YBKJ bawa dah clear dah. Cumanya bila Kementerian Kesihatan ada menteri baru, Dr. Zaliha.
Bila dia keluarkan vape daripada akta racun, nikotin tu daripada akta racun, yang ini membuatkan semua orang macam apa hal jadi macam ni? Kenapa jadi macam ni? Dikala kita nak buat GEG, tiba-tiba you keluarkan nikotin daripada akta racun. Sebab bila vape you keluarkan daripada akta racun, you tak control lah vape intake. Vape, dalam vape ada nikotin. Yes. Dalam nikotin intake tu, dia tak ada regulation. So dia taruh banyak ke, dia taruh sikit ke. Yang ini membuat orang kata, kalau macam tu, then tak payahlah buat GEG. Kalau vape pun you tak nak regulate. Ini satu. Nombor 2. Nombor 3, saya nampak Dr. Zaliha ni dia seperti hilang punca. Tak tahu macam nak reposition GEG. Sebab kalau kita tengok daripada zaman YBKJ bawa GEG, he know how to position the paper. Dia tahu macam mana proses nak bawa paper tu. Dia tahu siapa sokongan mana nak dapat. Baik daripada pembangkang dan daripada kerajaan. Dua-dua side, dia tahu. He knows how to play the game. That's the thing. Dr. Zaliha tak. Because see, Dok, kalau you nak bawa satu bil yang mana, saya bagi contoh, bil undi 18 tahun. Undi 18 tahun, kalau you duduk dalam keadaan you tidak menyokong, Kena you mesti kena punya. Public memang outburst, tibai memang kau tibai punya. Tapi kalau you sokong, then you akan dapat political mileage lah. Sama dengan GEG. Sama dengan GEG ni. Kalau you bawa, you sendiri saja bawa tanpa dapat sokongan pembangkang, it's a risky move. You tak tahu dia lepas tak lepas. Sebab you tahu for a fact that ada ahli parlimen kerajaan juga tidak menyokong. Contohnya menteri yang cakap rokok tak ada kaitan dengan kanser. Contohnya lah. Then you need to get as many votes as possible. In fact, tak silap saya, 2 hari lepas, saya baca dalam akhbar, pembangkang kata dia akan sokong GEG. Because it's for a good cause. Akhirnya, macam tadi kita cakap tadi lah, akhirnya, mana yang memberi political mileage kepada ahli politik, dia akan sokong. Betul. Takkan ada orang yang membangkang. Takkan ada orang, dia tak banyak lah, tak ramai. Tak ramai. Kalau membantah tu pun mungkin tak rational lah. Yes. Dia akan di-attack teruk lah. Jadi sekarang ni yang di-attack teruk, saya lihat kerajaan lah. Kerajaan dia attack teruk. Ini belum cerita bila AG membuat kenyataan, membalas kenyataan KJ, yang bukan lagi YB, KJ. Dan KJ pula balas pula dalam podcast dia. Itu satu. Dah jadi messy lah. Dengan Datuk Seri Azalina pun terlibat sama. Dah jadi messy. Jadi bagi saya, okey, tak apa. GEG kita put pause. Tetap tepi. Okay. Now, dah kata kita kira sekarang ni GEG tak dilaksanakan. Tak laksanakan. Okey. Then What's next? Satu, isu rokok seluduk banyak. Masih jalan. Masih banyak Tak jalan. berkurangan pun. Nombor 2, ni yang dulu Dr. Zul duk buat ni, isap rokok punya penguasaan di kedai-kedai makan ni semua. Mana? Menteri Kesihatan. Mana penguasaan untuk orang-orang yang isap rokok di kedai-kedai makan ni? Macam tak ada apa. Akhirnya, tak nampaklah kesungguhan nak buat GEG pun. Dan bila GEG tak berjaya, kita nak salahkan siapa? Kita akan salahkan Menteri Kesihatan. Ini saya bagi straight. Bagi saya, benda ni tak masuk akal. You Menteri Kesihatan, you bukan sekadar GEG ni is the ultimate failure. Tapi selain daripada tu, isu penguasaan rokok di kedai makan pun you tak boleh buat. Macam mana nak buat ni? Yang ni kita tak relax lah. Tak apalah. Kalau setidak-tidaknya Agil lah, rokok yang diseluduk ni, what's the best way? Rokok seluduk. How do we manage? Contoh dia simple je Agil lah. Kalau dia orang masuk ke laluan biasa pun, dia orang bayar tax. Seluduk tak ada ke tak ada? Ada. Seluduk tak ada. Tetap ada. So, how do we manage that? Itulah antara argument masa dia orang introduce GEG. Dia kata you buat GEG pun you akan ada masalah rokok seluduk. Saya pun cakap, you tak buat GEG pun ada rokok seluduk. Sama je. You buat GEG pun ada rokok seluduk. Jadi isunya penguatkuasaan kita ada masalah. Yang ni kita tak payah deny lah. Kita tak payah deny. We have a problem with our enforcement office. Sama ada kita ada yang tidak amanah, ataupun proses yang tidak cekap. Yang ini kerajaan kena teliti. Kita tak tuduh kata ada yang ambil rasuah. Tak. Kita cuma cakap sama ada ahli penguatkuasa yang tidak amanah ataupun proses yang tidak lengkap. Jadi kita kena teliti. Kalau ada proses yang tak bagus, tambah baik. Make sure rokok seluduk tak boleh masuk. Dan
sekiranya katalah rokok seduduk ni pun it's a rokok. Jadi nak masuk rokok seduduk dia kena bayar tax. Kena lalu proses-proses yang perlu dilalui. Yes. Katalah dia boleh comply dengan semua proses, dia minta, yalah rokok kita ni bukan premium. Jadi tax tu kurang sikit. Saya serah pada kerajaan lah. Kalau kerajaan kata okeylah kita buat two-tier system. Two-tier tax system. Macam dia buat SST, ada 6%, ada 8%. Jadi it's not rocket science. Kerajaan boleh buat 2 layer SST, takkanlah kerajaan tak boleh fikir nak buat Tax. 2 layer tax structure untuk untuk tobacco. So bagi saya tak cakap patut buat, tak. Saya kata mungkin ada pertimbangan yang boleh diberikan untuk masa kita boleh mengatasi masalah rokok seluduk. Itulah. Okay. Kita akan beralih ke 2-3 topik lagi. Pendek-pendek je malam ni kita pun nak kalau boleh jangan banyak sangat, tak berat sangat, kita pun tak berapa nak sihat. Kita kembali selepas ini. Relax, bro. Kembali kita ke podcast Relax Bro. Ada 2-3 topik lagi malam ni kita nak bincang, Dok. Tapi sebelum tu jangan lupa pada pendengar dan penonton subscribe, like dan share kami di YouTube, Spotify, Instagram, TikTok dan juga Facebook. Yang ini yang perlu kita sentiasa ingatkan kepada pendengar dan juga penonton. Yang paling penting share lah. Yang mana dah biasa tengok kita tu, share pada kawan-kawan yang mana tak pernah tengok kita. Kita nak bincang ada beberapa topik yang terakhir, iaitu pertama sekali berkenaan dengan negara kita yang tak pernah ada kesudahannya berkaitan dengan pilihan raya kecil. Tak habis-habis. Ada je. Yelah, kita faham lah yang mana meninggal tu cerita lain lah. Tapi macam ni, PRU Kemaman ni berlaku apabila pemenang pada PRU yang ke-15 keputusannya dicabar di mahkamah. Dikaitkan dengan dikaitkan membeli undi. dengan unsur-unsur membeli undi, dan mahkamah telah membuat keputusan di mana keputusan ni void lah. Maksudnya kena buat pilihan raya semula dan berlakulah pilihan raya kecil Kemaman. Yang menariknya kali ni Dok, lawan-lawannya. dia bukan lawannya tu. Saya nak mula dengan calon BN tu. Ini menarik. Sebab calon BN ni tidak duduk dalam struktur kepimpinan UMNO Kemaman, malah tidak ada dalam struktur kepimpinan UMNO Terengganu. Tapi pada saya, Agil, betul. Tapi pada saya ia adalah satu pembaharuan yang betul. Saya nak sentuh berkenaan BN dulu. baik. It's a wow move daripada UMNO. Cumanya saya ada argument saya lah. Minta maaf. Mana kalau kita buat sebegitu di Kuala Lumpur ataupun di Selangor ataupun di Johor ataupun di Penang, mungkinlah wow tu signifikan. Tapi kita buat di Kemaman ni, saya rasa macam susah, tough. Sebab loyalty, allegiance pengundi kepada kepimpinan ni lain di peringkat luar bandar bawahan. seperti Kemaman. Tapi mungkin kali ni berbeza, kita tak tahu. Kita mungkin tak tahu. Dan dia menjadi lebih menarik apabila calon daripada Perikatan Nasional datang daripada PAS Dan juga dan juga merupakan Menteri Besar Terengganu. Apa pendapat? tanya pendapat saya. Saya rasa okey je. Dan kita pun tahu bahawasanya kita menghadapi cabaran yang begitu kental sekali, okey, dan kita tak boleh pandang rendah sama sekali. Kenapa? Kerana kita balik kepada undi yang lepas. Soal beli tak beli tu letaklah urusan SPR. Kekalahan kita, saya difahamkan kekalahan hampir 30,000, 27,000 kan, majority, which is jumlah yang sangat besar. Bukan kecil 27,000 tu. Jadi menjadi satu cabaran kepada Tan Sri Raja Effendi untuk memastikan kemenangan. Walau bagaimanapun ia tak seharusnya menjadikan beliau demotivate, kita demotivate untuk terus bekerja dan berusaha untuk meyakinkan para pengundi. Cuma Agil, memang cabaran kita kuatlah. Cabaran kita selain daripada calon daripada Menteri Besar yang memang dah Menteri Besar. Walaupun ada orang kata kenapa dia Menteri Besar tu nak jadi calon lagi. Bukan kerana saya nak protect dia. Tapi kita kena Tapi itu ingat, pun ramai juga. Ramai juga. Daripada kita pun jadi daripada Menteri Selangor, YB, Datuk Seri Amiruddin,
Adun, Menteri Besar dan juga ahli parlimen di di Negeri Negeri Sembilan. Sembilan, di Penang. So pada saya argument tersebut tak relevan. Kita kena tengok benda yang agak rasional untuk kita lawan kembali. Cumanya ada isu-isu lain yang dikaitkan dengan PRK ni. Dan ramai dah mula bagi komen. PRK kali ni di Kemaman dia akan merujuk kepada isu-isu nasional. Biasanya isu-isu macam tu lah. nasional. Biasanya. Kebanyakannya macam tu lah. So jadi isu nasional kali ni pada saya quite tough juga ni. Nak perlu diberikan penjelasan. Isu membabitkan, saya katakan tadi yang dikaitkan dengan pengarah JECOM, isu yang dikaitkan dengan ketua pengarah APMM yang baru, gangguan seksual, dan seterusnya malam ni konsert Coldplay. Yang tu saat lagi kita Yang sentuh, ni tak kita ada perbezaan tak sikit. kita ada perbezaan pun tak ada masalah. Okey. Cumanya kita pergi satu secara ringkas. Okey. Sebab ini dijadikan bahan dan juga satu lagi isu Nick Elin. Isu Mahkamah Syariah. Okey. Isu ni kita akan bincang dalam sesi khas minggu hadapan. Kerana ada input-input penting yang perlu difahami dengan lebih tuntas kepada penonton sekalian, dan kami sendiri pun apabila kita mengkaji isu Nick Elin ni daripada pelbagai perspektif. Kita nak kena bagi masa kita nak tengok kena bagi masa tengok perkembangan keadaan kes. dan respon. Sebab kita tengok semua keempat-empat isu ni sedang dipolitikkan sekarang. Hangat. Okey, isu pengarah JECOM, isu ketua pengarah APMM, isu Nick Elin, isu Coldplay. So ini isu panas kan ni. Okey. You start dengan. Saya rasa isu yang pertama yang akan ada kaitan dengan Kemaman ni isu Prof Agus lah. Ketua pengarah JECOM lah. Yang mana dia dituduh saya pun tak tahu macam mana nak share. Saya tengok video. Saya ada tengok video tu tapi saya tak tengok habis. Saya rasa kita boleh katakan dikatakan video itu menyerupai dia yang bercakap perkataan-perkataan yang agak lucah. Dengan seorang yang bernama Wahab. Wahab. Jadi kita pun sedia maklum bila dalam keadaan seperti ini pasti akan jadi modal politik. Sebab ketua pengarah JECOM ni dia ranting komunikasi untuk PM dan juga strategik. Posisi yang sangat strategik. Dan bila apa-apa berlaku pada beliau, dia akan terpalit kepada PMX. Dan ini akan memberi satu gambaran yang tidak baik pada PMX. Termasuk juga dengan ketua pengarah APMM. Yang mana the chair of the office ada pertuduhan gangguan seksual yang akhirnya membawa kepada persoalan kredibiliti PMX dalam memilih mereka-mereka untuk menyertai jabatan-jabatan posisi penting dalam kerajaan. Yang ini juga saya rasa, tak silap saya tadi saya ada baca satu laporan dari FMT daripada Merdeka Center. Ini baru je saya baca tadi. Yang mengatakan bahawa prestasi kerajaan PMX ni menurun daripada survey yang dilakukan oleh Merdeka Center pada responden. Dah lah kita ada masalah ekonomi, bajet pun tak cantik, datang pula masalah-masalah macam JECOM dan juga APMM ni. Dia pada saya lah, to be fair, supaya kita lebih adil, kita tak tahu kes ni benar ke tidak. Okey. Sahih ke tidak itu kita serah kepada penguatkuasa. Betul. Pada pihak yang berkuasa untuk menentukan. Sebab tu relax bro, kita tampil kita untuk relax. tujuan itu. Kita tenang. Kita jangan cepat menghukum, jangan cepat nak terus nak kata dekat Agus, terus nak main-main. Ini soalan aib orang. Okey. Dalam hadis Nabi SAW sebut clear, man satara musliman satarahullahu yaumul qiyamah. Barang siapa yang menutup keaiban seorang muslim, Allah akan tutup keaiban dia di akhirat kelak. Tapi bukan bererti perkara tersebut tak dilaporkan. Lapor ikut saluran. Buat report polis. Cuma jangan kita menyebarkan benda yang belum sah lagi. Yang belum sah lagi. So biar ia melalui proses. Prof Agus pun dah buat report polis. Dan ada beberapa individu lagi dipanggil. Dia akan dipanggil Mr. H dan sebagainya. Itu masih lagi dalam kajian siasatan. Kita biarlah pihak berkuasa menentukan. Demikian juga kes ketua pengarah APMM dan sebagainya, biarlah proses tersebut. Cuma saya kira poin Agil tadi perlu diberikan perhatian. Saya setuju poin tersebut kerana perkara-perkara seperti ini dia akan terpalit image ketua negara. Betul. Sebab tu saya pelik dalam satu dialog saya tengok juga KS. Ada sesi podcast KJ dengan Tun. Tun Mahathir apabila ini menarik Agil.
apabila KJ menyebut kepada Tun Mahathir katanya berlaku rasuah ataupun politik wang di zaman Tun. Tun kata salah pegawai dan juga salah timbalan Perdana Menteri waktu tu, which is our PMX lah. Itu kata Tun lah. Jadi kalau ambil kata-kata Tun tu untuk hari ni, janganlah salahkan PMX. Jangan salahkan PMX. Dengan salahkan ini. Kena salahkan orang. Salahkan orang tu lah. Orang tu lah. Orang Tapi ikut mana pun persepsi kita katakan. The reality is orang akan salahkan PMX. So itu, Realitinya orang akan salahkan PMX. so itu cabaran lah. Sama juga dengan satu lagi topik yang mungkin akan dipolitikkan di Kemaman. Tapi terpulang pada outcome malam ni lah. Konsert Coldplay. Ramai yang tidak pergi ke konsert Coldplay kerana Ramai tak pergi apa? Saya tengok ramai ni. Gambar tu ramai pergi. Ramai yang give up tiket. Ada ramai kawan-kawan saya dapat tiket daripada kawan-kawan yang tak nak pergi. Sebab dia kata tak sesuai keadaannya bila rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita di Palestin tengah sengsara, kita pergi konsert Coldplay. Bagi saya, yalah, yang ni saya rasa we shouldn't stop doing whatever we do just because Palestine is having a problem. Yes, kita bersolidariti, tetapi we have to live and we have to move on. Cumanya kalau konsert Coldplay tu menjadikan satu sebab kita tak patut, orang kata kita bukan meraihkan, it's just a concert. It's just a concert. It doesn't make any sense. Yang mengatakan kalau kita pergi konsert tu kita tak ingat rakan-rakan kita kat Palestin. Tak lah. Tak ada sampai tahap macam tu. Dan saya rasa Coldplay sendiri pun tidak menyokong apa yang berlaku di Palestin. Cuma isunya ialah isu LGBT lah. Yang tu saya setujulah. Jangan diangkat bendera LGBT malam ni sudah ada jadi isu pada PMX. Saya je. Saya kata apa-apa yang membuka ruang kepada kerosakan dan masalah jangan bawa. Saya tak setuju. Biarlah, ini pandangan saya. Pada saya apa yang berlaku di Japan, tapi tak berlaku di Indonesia. To be fair, Indonesia dia orang tak angkat bendera tu. Di Jepun dia orang angkat. Dan dia orang dikenali di dunia pun promote LGBT. One of the promoter of LGBT. Jadi, ini kita cerita, saya nak kaitkan dengan pilihan Kemaman. Isu Prof. Agus yang dikaitkan, sahih tak sahih nombor 2. Isu sexual harassment. Isu Coldplay. Confirm ni. Dia semua ada kaitan tu. Dia ada kaitan untuk dikaitkan, untuk dijadikan bahan politik. Dan PMX akan ada hard time lah. Hard time. Sebab tu saya berpendapat, saya bagi tahu beberapa kawan-kawan yang berada di pihak atasan, better cancel dululah. Tapi kita pun faham dari perspektif yang lain, orang dah beli tiket, orang dah bayar, dah atur, program tu dah atur dan sebagainya. So dia berjalan juga pada malam ni. Okay, walaupun saya tak support, saya bagi tahu saya pendapat sama macam Mufti Wilayah Datuk Lokman, supaya tak membawa apa-apa yang boleh membuka ruang kepada fitnah. Kerana dalam hadis Nabi SAW sebut, fitnah itu dia tidur. So jangan kita bangkitkan dan beri ruang untuk ia dibuka. Itu pandangan saya. Tapi saya faham apa yang Agi sebutkan tadi dari perspektif yang lain. Move on, hidup kita kena move on. Kita kena bekerja, kita kena makan, kita kena minum, kita kena bersukan contohnya. Okay? Dalam keadaan kita terus berdoa dan berusaha untuk membantu saudara kita di sana. Betul. Dan Coldplay pun dari satu perspektif yang lain juga, dia pun support Palestin. Dia tak support Israel. Itu satulah. Tapi bab LGBT itu saya tak boleh terima. Elok fitnah, tutup ruang. Ini satu kata kita we agree to disagree. We agree to disagree untuk malam ni. Jadi itu saja topik-topik itu malam ni. Terima kasih kepada pendengar dan penonton. Cuma saya nak habiskan tadi Kemaman tadi ni. Kemaman. Cuma saya harap supaya pemudi-pemudi jangan termakan dengan usaha-usaha mempolitikkan isu-isu ini. Untuk memilih dan mengundi di PRK Kemaman. Jangan. Kenapa saya katakan? Kerana isu-isu ni isu perkara JKOM. Sahih tak sahih, tak betul, itu tak belum betul. Lagi. Itu belum lagi. Ketua perkara PMM. Sahih tak sahih, betul tak betul, itu belum lagi. Okey. Isu Coldplay. Itu malam ni. Itu malam ni. Kita kena tengok lah. Okay. So ini membabitkan soal penganjur, membabitkan soal keuangan dan sebagainya. Saya tak setuju. Okey. Dan yang keempat, isu ni Elin. Isu ni Elin ni sebenarnya isu ni dah lama, bukan isu baru. Dan kita tengok merit. Kita akan tengok next week kita akan bahaskan dari beberapa perspektif perundangan dan juga yang lain untuk kita pastikan tuan-tuan dan puan-puan penonton sekalian mendapat input yang insya-Allah sahih dan terbuka. So kita mengharapkan PRK di Kemaman lebih rasional
Ya. Jangan terbawa-bawa dengan isu-isu yang tak sah lagi lah. Kita berkempen dengan sihat Dengan dan sihat. insya-Allah hanya akan beri keputusan yang baik kepada barisan nasional. Jadi kita berhenti untuk malam ni podcast. Kita akan sambung lagi di episod yang akan datang. Terima kasih pada penonton yang mendengar. InsyaAllah akan ada lagi topik-topik yang akan kita bawakan dan kita bincangkan dalam podcast Relax Bro. Jadi sekali lagi terima kasih dan Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Relax, bro.